Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu kita sekali lagi dalam tajuk ini, tajuk pengenalan kepada perkawanan yang ketiga dan yang terakhir dalam modul 1 kita 4. Okey, kita teruskan. Okay, tajuk hari ini ialah andaian, prinsip dan batasan dalam perkawanan. Kita nak tengok apa dia andaian, apa dia prinsip, apa dia batas-batasan yang ada dalam perkawanan. Baik, yang pertama ialah andaian perkawanan. Kita ada 4 andaian perkawanan yang sebenarnya ia akan mengurangkan kekeliruan ketika mengendalikan rekod perkawanan dan menghasilkan ternyata kewangan. Andaian ada 4. Yang pertama ialah kita tengok tempoh perkawanan. Maksudnya bila kita berniaga, kita kena setkan satu tempoh, sama ada 6 bulan ataupun 12 bulan. Kenapa kita kena setkan satu tempoh? Sebab kita nak ukur prestasi syarikat kita ni bagus ke tak bagus, dapat untung ke tak untung, supaya kita boleh bandingkan prestasi kita dengan tahun lepas ataupun kita bandingkan dengan prestasi kita pada tahun hadapan. Okay. Dia ada tempoh dia macam ni. Kalau kita mula 1 Januari 2018, kita akan berakhir pada 31 Disember 2018. Tengok tarikh dia. 1 ni kita mula, hujung ni biasa tarikh hujung 31 ataupun 30. Tengok bulan. Kalau Januari, 12 bulan ke hadapan, Disember. Yang kedua, tengok 1 Mac 2019. Kita mula pada 1 Mac, kita akan habis pada tahun depan, 28 Februari 2020. 12 bulan ke hadapan. Jadi, kita mula 1 Julai 2020, kita habis 30 Jun 2021. Ini kita sebut sebagai tempoh perkawanan. Okey, yang kedua ialah entiti berasingan, separate entity. Maksudnya kita sebagai pemilik adalah berasingan dengan kedai. Memang itu kedai kita. Memang itu kedai kita. Tapi dalam urusan merekod akaun, kita hanya membaca apa saja urus niaga yang berlaku dalam kedai kita. Contohnya, kita sebagai pemilik, kita bawa masuk duit ke dalam syarikat. So, dalam akaun, kita akan baca duit masuk. Tapi kalau kita baca kita, pemilik, kita akan kata duit kita keluar. Sebab tu kita ada separate entity kat sini, entity berasingan. Maksudnya bila kita record account, kita record account syarikat. Kita akan tafsir sebagai duit masuk. Ini satu contoh. Okey. Yang ketiga ialah usaha berterusan. Usaha berterusan ni maksudnya syarikat ni diandaikan akan beroperasi selama-lamanya. Dia termotivasi untuk mendapat keuntungan. Supaya ini akan memudahkan semua pihak. Kalau kita buat syarikat nak tutup bulan depan, banyak susah lah. Pihak bank susah, pembekal susah, pelanggan susah, saham pun susah. Okey, dan seterusnya yang keempat ialah wang sebagai ukuran. Kita menggunakan wang RM, rupiah, ikut negara masing-masing. Dolar, euro ke apa ke, dalam transaksi kita dan penyataan kita dalam penyata keuangan. Okey, yang kedua kita nak tengok ialah prinsip kepada perakawanan. Ada prinsip. Tadi andaian, sekarang ni prinsip. Prinsip ni ada 3 semua. Iaitu ketekalan. Yang pertama, ketekalan. Maksudnya ialah konsisten. Maksudnya nanti bila kita belajar dalam akaun, kita ada beberapa kaedah dalam beberapa pengiraan yang kita boleh pilih. Kita boleh guna kaedah 1, kita boleh guna kaedah 2, kita boleh guna kaedah 3, kan? Maksudnya kalau kita dah pilih satu kaedah, kita kena konsisten untuk gunakan kaedah tersebut. Dari satu tempoh perkawanan ke tempoh perkawanan yang lain. Kita tak boleh simply ubah kaedah disebabkan ada faktor-faktor tertentu. Kadang-kadang tiba-tiba syarikat tu rugi, kita ubah kaedah susuk nilai ke, kita ubah nak nampak untung. Itu maksudnya kita tidak konsisten. Kita tidak ikut prinsip dia. Kita tidak ikut prinsip ketekalan. Okey, itu yang pertama, ketekalan. Yang kedua ialah prinsip kos. Kalau itu kita sebut kos sejarah. Prinsip kos ni maksudnya apabila kita membeli suatu aset, kita akan merekod dalam akaun kita adalah pada tahun pembelian tersebut. Maksudnya dalam rekod akaun kita, maklumat aset tersebut adalah menggambarkan harga pada waktu kita beli. Kemudian 20 tahun akan datang,
katakan harga aset tu telah berkurang jadi 4,000. Dia tidak akan memberi kesan apa pun kepada akaun kita kan. Kita tak boleh pandai-pandai nak ubah akaun kita daripada 125 ni, kita pergi ubah jadi 4,000. Tak boleh, tak boleh. Itu maksudnya. Kecuali kalau syarikat kita ni nak ditutup ataupun nak dibubarkan. Itu cerita lain lah. Yang ketiga ialah prinsip pengiktirafan hasil dengan belanja. Maksudnya, dalam hasil ni, ada hasil yang kita belum terima, ada juga hasil yang kita belum terperoleh. Hasil belum terima ni apa? Maksudnya ada benda yang benda-benda yang kita dapat dalam bentuk hasil, tapi kita belum dapat lagi, tapi kita kena iktiraf dia sebagai hasil. Sama juga dengan hasil belum terperoleh. Ada benda-benda hasil yang kita belum terperoleh, kita iktiraf dia sebagai hasil. Sama juga dengan belanja. Ada juga belanja-belanja yang kita belum bayar pada ujung tempoh perakaunan tu, ada belum bayar, tapi kita kena iktiraf dia sebagai belanja. Sama juga ada belanja-belanja yang kita bayar terlebih, belanja prabayar, kita kena iktiraf dia sebagai belanja. Nanti ada pelarasan yang kita akan belajar, yang kita akan buat. Yang ketiga ialah batasan perakaunan. Dapat kita sebut sebagai kos manfaat. Maksudnya ada kos yang kita kena keluarkan dan kita akan dapat manfaat. Maksudnya macam ni, maksudnya kita ada aset ataupun kita ada cadangan untuk mengembangkan syarikat kita kan. Contoh kita ada syarikat sedia ada di Kanga, kita nak buka satu cawangan baru dekat Changlun. Maksudnya kita kena buat satu kajian. Jika kita buka kedai dekat Changlun, adakah dia akan mendatangkan hasil? Kalau kita buat kajian tu, kita dapati bahawa kita tak mendatangkan hasil, kita tak akan buka cawangan dekat Changlun. Tapi kalau kita daripada kajian kita itu, kita dapati bahawa boleh mendatangkan keuntungan yang lumayan, kita akan buka. Itu maksudnya kos, dan kita akan dapat manfaat. Ini contoh daripada buku teks. Ini ada seorang yang memikdad, dia ada sebuah rumah dekat Kundasang, Sabah. Kemudian dia fikir macam mana dia nak manfaatkan aset dia yang ada di Sabah ni untuk menjanakan pendapatan syarikat dia. So dia fikir-fikir mungkin dia boleh buka pertama homestay, kemudian ataupun dia buka sewa, disewakan pada penyewa. So dia menjalankan kajian dia. Dia buka kajian dia. So ada dua. Satu pilihan satu, satu pilihan dua. Okey, kita sambung. Kalau si Mikdad ni, dia pilih pilihan pertama, dia menjangkakan dia akan dapat 9,600 kalau setahun. Dia sewakan RM800 sebulan, darab 12 bulan. So jangkaan kos dia kata tak ada kos. Sebab semua kos air, bil, air, elektrik apa semua tu ditanggung oleh penyewa. So dia akan dapat dalam setahun 9,600. Kalau pilihan kedua, kalau disewakan RM100 semalam, dijangkakan 16 malam, darab 12 bulan, dia akan dapat setahun dapat 19,200. Tapi dia ada kos penyelenggaraan yang dia kena bayar. Air, elektrik, apa semua kan dia kena bayar. So dia hanya akan dapat setahun 7,680. So ada dua pilihan. So Mikdad boleh pilih. Sama ada dia nak pilih pilihan pertama ataupun pilihan yang kedua. Itu maksudnya ada kos yang kita kena keluarkan untuk kita dapat manfaat. Okey, itu saja untuk hari ini. So kita tengok daripada tadi, ada kita tengok yang pertama andaian perakaunan, yang kedua kita tengok prinsip perakaunan, yang ketiga ialah batasan perakaunan. Okey. Sekian saja untuk modul 1. Kita jumpa lagi dalam siri modul yang kedua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.